Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Saya sampai pada muka surat 77. Dan ada pun hasil tawakal, yakni kotanya yang membangkitkan atasnya. Jadi yang dikatakan bahawa tawakal ini yakni kotanya ataupun kita kata bentengnya yang membangkitkan atasnya, yakni yang mendorongkan atasnya atas bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka iaitu menyebutkan dhaman, yakni akuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang membangkitkan seseorang itu sehingga berhasil dia orang yang bertawakal kepada Allah, dengan dia ini mengingatkan, menyebutkan itu mengingatkan dhaman, jaminan Allah Ta'ala. Jadi apabila seorang tadi mengingatkan jaminan Allah tentang rezeki, maka dia boleh berserah diri pada Allah. Apa dia susah, sedangkan bersamanya Allah. Sekali-kali Allah Ta'ala tidak melupakan kita apabila kita ingat kepada Allah. Lalu ulama mengatakan bahawa ada 3 ayat yang mengingatkan dia ini, menjadikan dia ini berserah diri kepada Allah. Yang pertama dia kata wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Kalaulah ditimpakan kepada kamu kemudaratan, maka tidak yang membuka, tidak yang menyelesaikan kemudaratan kamu kecuali Allah. Jadi kalau kita susah, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah. Yang kedua, fazkuruni azkurkum. Siapa ingat aku ingat dia. Maka siapa yang ingat Allah, Allah Ta'ala ingat dia. Jadi ketika kita ingat Allah, ketika kita senang, ketika kita susah, maka Allah Ta'ala ingat kita. Kalau kita ingat Allah ketika senang, Allah Ta'ala ingat kita ketika susah. Maka Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dia tahu maknanya keadaan kita susah, keadaan macam mana keadaan susah, bagaimana keperluan kita, dia tahu. Tapi dengan syarat kita mesti ingat pada Allah, melakukan ibadat kepada Allah. Ayat yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada aku, yakni kepada Allah, maka Allah Ta'ala beri jalan keluar. Jadi kekhususan ataupun masalah yang berlaku seperti harta, mengenai rezeki dan sebagainya, kalau kita ingat Allah, Allah Ta'ala tak lupa kita. Allah Ta'ala akan beri keperluan yang cukup untuk kita. Dalam waktu yang sama, Allah Ta'ala beritahu, kalau mu susah, aku yang menolong kesusahan kamu. Fala kashifa lahu, tidak ada yang membuka kesusahan kamu kecuali aku. Jadi kena ingat pada Allah. Maka orang yang bertawakal ini, dia adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Lalu ulama di antaranya Yahya ibn Mu'az mengatakan bahawa tawakal ini tiga darjat. Darjat yang pertama dia panggil taku syiqayah, yakni meninggalkan mengadu pada Allah. Bapalah saya ini anak orang mak, harta tak ada, itu mengadu. Dia tinggalkan mengadu pada Allah. Walau dia susah macam mana pun, dia tetap kata Allah Ta'ala dia. Apa dia yakin dengan Allah, mengadu kesusahan tentang Allah, mengadu rasa tidak cukup dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, tidak sekali-kali. Kalau kita nak mengadu, kenapa? Atas apa? Atas susah kita. Ramai lagi orang yang lebih susah dari kita. Sebab itu dikatakan bahawa kalau perkara dunia, kamu kena tengok bawah. Tengok bawah pada itu. Kita tengok kereta kita kecil, dah macam kereta orang lain. Dah kita ada kereta mujur, orang ada motor. Ada motor kata Allah, orang lain ada kereta dercu-dercu je. Lalu dekat air habis ngeci bagi kita. Kita ada motor saja. Kamu ada motor lebih cepat pada basikal, orang ada basikal. Orang ada basikal. Orang ada basikal kata Allah, sedapnya motor laju. Kita nak sampai setengah jam, dia 10 minit sampai. Kamu 10 minit, orang jalan kaki setengah jam. Susah pada kamu. Orang jalan kaki kata aku susah benda, aku naik bas habis cerita.
Susah-susah hebat. Jadi sekarang ini nak beritahu, yang pertama, orang yang tawakal dia meninggalkan syaqayah. Mamal syaqayah ni meninggalkan mengadu pada Allah. Dia tak mengadu di atas kesusahan, ini murtabak dia. Yang kedua, dia rada dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Ini orang yang jenis rada. Sikit pun suka, banyak pun suka, sikit dan suka sama je, tak ada beza dia. Dan yang ketiga, dia cinta dengan Allah. Maknanya dapat makanan banyak tu, Allah mujur Allah Ta'ala beri. Maknanya setakat ni pun, maka setiap Allah Ta'ala beri kepada dia, walau sedikit, tapi dia rasa kasih kepada Allah. Kamu beri juga aku ni, ada nilai juga aku di sisimu. Maknanya dia tak ada fikir dah banyak tak banyak, cukup dah cukup. Dia kira Allah Ta'ala dah beri tu, dia rasa dah bersyukur dah, mujur dah maknanya. Ini dia kata mahabbah. Mahabbah. Maka peringkat yang pertama ini meninggalkan mengadu, ini dipanggil orang yang salihin, orang yang saleh. Ada pun peringkat yang kedua, dia reda, sikit banyak pun dia reda, dia sama saja, itu dipanggil awliya, wali-wali Allah. Golongan yang ketiga, dia rasa cinta dengan Allah, dengan Allah Ta'ala beri pada dia nikmat, itu dipanggil golongan abdal. Abdal ni wali-wali yang tertentu, wali abdal. Maka dikatakan bahawa orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, dia ini benteng dia ataupun batasan dia nak jadikan dia bertawakal ini, dia ingat rezeki itu datang daripada Allah, dan dia tahu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu ini jaminan Allah. Lalu Nabi SAW satu ketika dia berkahwin, lalu dia menjamu pada para sahabat dengan majlis perkahwinannya. Bila dia jamu para sahabat, maka biasalah dengan makanan yang tidak sebagaimana orang-orang kaya. Jadi bila dia jamu beri makan, lalulah sahabat Nabi makan, dia kata, macam mana Rasulullah nak tanggung isteri-isterinya? Macam mana nak tanggung isteri-isterinya? Sedangkan tengok jamuan dia makan biasa saja, itu pun sedikit saja kita dapat makan, sedikit saja. Macam mana? Lalu Nabi SAW dapat tahu. Bila Nabi dapat tahu, Nabi pun panggil sahabat Nabi. Nabi tak tanya, mu kata benda aku dah ada gitu. Nabi tak kata, Nabi tak marah. Nabi kata, aku nak cerita, ada seekor semut. Ada seekor semut. Bila dah ada seekor semut, lalulah dah seekor semut tadi dia mencari makanan. Bila dia cari makanan, kemudian didatangi dengan seekor ulat. Seekor ulat. Jadi semut ini tiba-tiba terjatuh. Bila terjatuh, maka ulat tadi pun mungkin dia gigit ke daun tadi, jatuh daun tadi. Maka semut tadi naik atas daun tadi. Lalu ditolak oleh air. Tolak oleh air, apalah semut tadi tepi dengar, tiba-tiba ada makanan tepi. Ada makanan. Lalu Nabi kata, tengok, semua Allah Ta'ala beri makan. Kalau kamu susah, Allah Ta'ala atur lah siapa-siapa untuk tolong kamu. Sampai masa rezeki Allah Ta'ala akan beri. Mengenai rezeki ini serah kepada Allah. Lalu sahabat pun fahamlah apa yang dinyatakan oleh Nabi tadi, bahawa sesungguhnya rezeki ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini beza orang yang hidup tawakal ni, dia beza. Orang hidup tawakal ini bukan dia tambah harta dah, bukan dia tolak harta dah. Harta tu tak ada di dalam hati. Rezeki itu dia tak fikir. Kenapa dia tak fikir? Dia fikir apa? Sebab macam orang yang yakin, budak yang yakin dengan ibu bapa dia. Ibu bapa dia kata mungkin belajar saja, dia tak mikir dah. Bila cikgu kata minta duit beli buku, dia tak mikir dah, aku kena kerja kontrak pasal yang tak ada. Kena cari ambil upah apa ni nak bayar buku, tak ada. Sama master je minta, ayah nak beli buku 5 riyal satu, ayah bagi. Dan dia yakin ayah ada duit. Kalau seorang budak dia yakin ayah ada duit, apa tak fikir? Dah kita dengan Allah, apa lagi kita nak fikir? Kerja kita minta, tugas kita ibadat, begitu.
tugas kita ibadat. Tapi bila kita nak minta, memanglah kadang-kadang ayah kita pun kalau kita minta, dia pun malas nak wui. Dia suruh benda-benda tambah buat belaka. Maknanya pergi kedai malah. Mana pergi ngaji tambah buat. Lalu kita minta, kadang ayah pun nak beri. Maka itu gambaran. Jadi kalau kita nak, tugas kita minta dengan Allah. Tapi apa yang Allah Ta'ala perintah, kita buatlah. Allah Ta'ala suruh semayang, kita semayang. Allah Ta'ala suruh keluar zakat, apa masa keluar zakat. Ada harta banyak, pergi haji, pergi majlis ilmu. Kita suruh, apa yang Allah Ta'ala suruh, kita buat. Kemudian tentang rezeki kita minta. Sebab Allah Ta'ala maha kaya. Itu gambarannya. Tapi kenapa ni kadang tak dapat ni, kadang begitulah. Ayat ini dia tak bagi ni bukan kerana apa. Kadang-kadang kerana nak ajar kita ni supaya kita ni kena pandai berusaha. Nanti kalau kita mari minta kita tak berusaha sangat, nanti akhir kali memudaratkan kita. Ayah kita mati, mak kita mati, dah hati nak buat benda. Nak minta biar. Nak minta ke siapa? Tu dia larang. Jadi kena ada usaha. Maka Allah Ta'ala beri dalam bimbang. Tapi usahalah sikit. Usahalah yang bekerja dan sebagainya. Sampai peringkat Allah Ta'ala sayang dia, dekat dia dengan Allah. Kadang-kadang dia tak usaha dengan Allah Ta'ala beri. Ada anak yang kena minta beri. Ada anak yang dah minta ayah beri. Ada. Kenapa yang anak ni dah minta ayah beri? Kadang-kadang ayah tahu nak kasut baru tu. Mana ayah tahu pula. Sebab ayah kasih dia. Kadang kenapa ayah tahu, dia tengok anak dia ni rajin sungguh lah, sejuk mata hati dia, semayang tak tinggal, minta tapi biarlah dia kasih bagi. Maka itu kita nak beritahu kita dengan Allah. Allah Ta'ala ni sayang sangat kita. Sayang gambar sayang. Pasal kita lah, kalau nak cerita kasih sayang Allah betapa pada kita. Tapi kita dalam hati Allah, apalah sikit berasa itu sikit. Sebab sekarang ini kita kena faham, Allah Ta'ala ni bersama dengan kita. Bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala kata, Allah alahkan binatang datang ke dunia pun aku tangguh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqiha. Binatang yang melata datang ke bumi pun aku akan beri belaka. Maknanya yang tidak beribadat pada Allah. Maka pemberian Allah Ta'ala ini kepada kita apabila kita dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah dan perasaan yakin kita dengan Allah, bila kita yakin dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan rezeki kepada kita. Maka bila kita faham Allah Ta'ala mudahkan rezeki pada kita, Allah Ta'ala dekat dengan kita, maka jadilah kita orang yang bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Pemberian itu daripada Allah. Maka macam seorang ayah juga, dia tak bagi sama, dia tak bagi. Kadang-kadang hari ni dia bagi 5 riyal, ni bagi 4 riyal, ni bagi 3 riyal. Hari tu pergi sekolah memang 5 riyal sama. Contohnya learning lah. Kalau mendengar, dulu kita pergi sekolah posen berapa? Maksudnya kadang 3%, kadang 5%, 6% tu rasa suka hati dah wakil banyak piti bawa hari ni. Maksudnya hari ni 6% macam tak bagi benda. Maknanya jadi kita bagi, okey, tiap hari kita bagi RM5 lah contohnya. Bagian isi minyak, dulu naik bas ni isi minyak 2 riyal pergi balik. Bagian peripik pula 3 riyal. Bagian tu pula. Jadi ni jimat sikit, nasi lemak tak beli sama. Biasa beli sama, ni jarang-jarang sekali beli. Jadi kurang lah, 5 riyal lah. Tapi satu-satu hari kebetulan ayah dia berasa sayang ke dia, ambil amu 7 riyal lagi. Kerana kasih. Maka pemberian Allah Ta'ala sudah jamin kita. Ibu bapa ni, dia nak hantar anak kita, dia nak hantar anak dia ni ke sekolah, dia tahu dah, dia akan bayar saja, dia akan jamin. Sebagaimana ibu bapa dia nak hantar sekolah, maknanya dia tahu bila hantar sekolah dia akan ada bayaran ini, tiap hari dia kena bayar. Tapi dia tahu ini memang kena ada. Anak tak perlu tanya dalam benda tu. Jaminan tu sudah ada. Kalau tak ada jaminan, ada ibu bapa yang tidak hantar kerana tidak ada jaminan harta sebagainya. Tapi hantar tu ibu bapa sudah jamin. Allah Ta'ala melahirkan kita, Allah Ta'ala sudah jamin rezeki. Sudah jamin rezeki kita.
hanya kita ini Allah Ta'ala dah tetap dah begini sampai masa kita berusaha Allah Ta'ala beri. Bila Allah Ta'ala beri, jangan lihat pada usaha kita, tapi melihat kepada ini datang daripada Allah. Bukan majikan beri kita, melalui majikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dikatakan tawakal kepada Allah. Lalu dikatakan di sini menyebutkan, mengingatkan bahawa jaminan yakni akuan Allah Ta'ala ataupun pengakuan daripada Allah, dan boleh juga kita kata jaminan daripada Allah. Dan kota ni benteng, bagi kotanya, bagi bentengnya, menyebutkan jala Allah, mengingatkan ketinggian Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah dan juga kebesaran Allah. Ingat, besar Allah, tinggi Allah, hebat Allah, semua milik Allah. Kita nak gantung pada siapa? Kita nak gantung pada makhluk macam kita je. Dia bergantung kepada Allah. Orang yang bergantung pada Allah ini adalah orang yang tidak lupa pada Allah. Maka ulama membahagikan 3 golongan orang yang bergantung kepada Allah. Yang pertama, idza a'ta wa mana asabara. Idza a'ta syakara, idza mana asabara. Maknanya apabila Allah Ta'ala beri pada dia, dia bersyukur. Dan apabila Allah Ta'ala tak beri pada dia, dia bersabar. Ini pekat pertama. Allah Ta'ala beri, alhamdulillah, ingat Allah. Maka orang itu tidak dipanggil tawakal bila Allah Ta'ala beri rezeki pada dia, dia lupa pada Allah. Yang dia makan hari-hari itu rezeki mana? Yang tidak mau mengangkat takbir kepada Allah, yang tidak mau mengingati Allah Ta'ala. Maka orang yang bertawakal, yang pertama, bila dia dapat saja rezeki, dia ingat lalu Allah lalu. Istilah tasawufnya dia panggil syuhud kepada Allah. Maknanya bila dapat saja dia ingat lalu, oh ini rezeki pada Allah, inilah rezeki yang Allah Ta'ala jamin, yang Allah Ta'ala sudah janjikan, yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Tiba-tiba tak dapat, ataupun dapat kurang, dia tetap sabar di atas apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Jadi dia sabar kurniaan Allah Ta'ala, tak apa, tak dapat pun tak apa. Dengan arti kata sabar itu, dia tidak mengadu pada Allah, mengadu pada Allah, dan dia tidak meminta-minta pada Allah apa-apa yang maknanya dia tak kata begini, ya Allah, aku minta ni, muri hak ni pula. Aku minta hak ni, aku minta nak tanah banyak, muri rumah, muri kereta pula, kereta rosak, tanah tak kau nak inilah harga. Jadi dia bercakap, berbahas-bahas dengan Allah Ta'ala di atas pemberian Allah. Tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua, beri dengan tak beri sama je. Maknanya dia beri tidak beri sama dari segi mahabbah dia pada Allah, cinta pada Allah. Kalau Allah Ta'ala beri, dia kasih pada Allah. Allah Ta'ala beri pun dia kasih. Dia kasih Allah Ta'ala. Ini peringkat sama saja. Dan peringkat yang ketiga, kalau tak beri tu dia suka. Kalau beri dia malu. Kalau dia beri, Allah malunya, Allah mau beri aku ni rasa tak layak dia. Dia bagi malu gitu. Ini peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga, jadi orang yang betul-betul seorang diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah, kita ini kena latih diri kita. Apa-apa banyak sedikit ini, itu datang daripada Allah. Bukan banyak sedikit ukuran. Bukan banyak sedikit ukuran. Yang kita nak nampak banyak sikit ni dari siapa? Daripada Allah. Banyak sikit. Hari ni kita dah susah. Kita tidak ada harta, kita dah susah. Kita tengok orang kaya pun kita susah hati. Yang kita kaya pun tengok orang kaya di kita pun lebih dari kita susah hati juga. Yang kita ni mendapat ni fakir, kita ni mendapat dalam keadaan. Jadi benda ini yang jadi ukuran. Banyak sedikit, kaya miskin. Dalam Islam itu bukan ukuran. Islam ni ukurannya adalah hati yang mana ingat kepada Allah. Kalau orang itu kaya, dia dapat harta, dia menjadi orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah, dia lebih baik daripada orang fakir yang tidak sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala beri pada dia. Sebab ukurannya daripada mana harta ni?
kita kena melihat begini, kita dapat tu pun mujur loh. Sebab kita apa ada pada kita? Kita dapat banyak ni pun mujur. Bukan kita nak bahas, setara dia ni kita kena dapat banyak. Maknanya macam kita tak perlu bahas aku ni nak masuk syurga tekad aku apa dekat atas kali misalnya. Kita tak perlu bahas yang tu. Kita kalau dapat masuk pun mujur loh. Maknanya sebab kita siapa? Hamba yang banyak dosa, yang banyak lalai. Kita pula hamba yang lemah. Kita tak mampu nak buat apa saja. Tapi semuanya pemberian daripada Allah. Lalu ada orang yang bila tak beri pun tak apa, dia tetap ingat pada Allah. Tapi bila Allah Ta'ala beri, dia malu sungguh dia. Dengan ibadat yang aku ibadat ini, dengan banding pemberian itu, pemberian Allah Ta'ala lebih besar. Rasanya begitu. Sebab tu katanya Sayyidina Ali katanya, dia kata ingat dua perkara. Ingat dua perkara. Kenapa yang kita kena ingat dua perkara? Yang pertama, ingat dosa kita. Ingat dosa kita. Kita kena ingat. Yang kedua, ingat orang buat baik kita, kebaikan pada kita. Jadi kita kena ingat Allah Ta'ala buat baik pada kita, orang buat baik pada kita, kita ingat. Lupa dua perkara. Kenapa lupa dua perkara? Yang pertama, lupalah kebaikan yang kita buat tu. Kita tu baca umur kebaikan kita. Hamba bukan nak puji diri. Ayat dia bagus tu. Ni bagian tawaduk duduk depan sekali. Saya bukan nak puji diri, tapi kalau nak cari macam saya rasa payah. Maknanya ayat tu sedap. Orang tengok, bagus kan. Nampak tawaduk je orang ni. Maknanya adik-beradik saya tangguhlah ke? Maknanya. Tapi gitulah, nak tambah cakap pun benda hak sebenar. Allah sakit sungguh lah. Jadi sebab tu dia kata, yang pertama, lupakan kebaikan yang kita buat tu, lupa apa kita ada. Siapa kita yang kita nak bangga-bangga dengan kebaikan yang kita tu. Mana kita lupa, biar. Lupa. Yang kedua, lupakan kejahatan orang buat kita. Ni payah sikit. 5 hari ingat tak bagus. Tengok orang ni buat kaku dulu, tak ada apa. Maknanya teringat sungguh. Dia pun tegak, kita jawab kok muka masam saja. Ni memang payah. Tapi kata-kata ini memang baik. Kata-kata ini baik. Jadi kita sekira lah rezeki ni siapa bagi. Orang ni kita, maknanya usaha kita apa rezeki ni. Aku usaha bersungguh-sungguh. Bukan nampak yang tu. Kita nampak daripada Allah. Itu pemberian daripada Allah. Jangan daripada kita, daripada atas ke bawah. Daripada kita ni kita nampak, maknanya kita akan rasa sombong. Dan merasakan bahawa kita ni ada apa ni? Kekuatan. Sebenarnya kita tidak ada kekuatan. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini, ingat kebesaran Allah Ta'ala dan juga rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah dengan sifat rahmat Allah. Allah Ta'ala beri rezeki belaka. Hatta pada binatang Allah Ta'ala beri. Binatang-binatang pun Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri juga kepada orang kafir rezeki. Orang fasik Allah Ta'ala beri. Orang munafik Allah Ta'ala beri. Orang asim, mukmin yang berdosa Allah Ta'ala beri. Orang mukmin Allah Ta'ala beri juga. Jadi rahmat Allah. Lalu kita fikir, kalau orang kafir yang ingkar kepada Allah, yang tidak menyembah Allah, Allah Ta'ala beri. Kenapa kita orang yang beriman, kita masih fikir-fikir lagi, susah-susah lagi mengenai pemberian Allah pada kita? Maknanya baik. Ada anak yang degil, ada anak yang tidak degil. Tapi kadang-kadang yang anak tidak degil pun ibu bapa tetap beri, walaupun dia marah. Dia marah. Sampai masa mak dia, ayah dia beli nasi, mak dia hidang nasi ke anak dia. Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri ke aku, orang kafir pun aku beri, orang mukmin pun beri aku beri. Hanya diminta kepada orang mukmin biaya ke dengan Allah. Jadi kita nak pusing balik. Pusing apa? Biar kita banyak bikin ibadat, bukan bikin rezeki banyak.
Kalau kita banyak fikir rezeki, siang malam fikir rezeki, kita lupa kepada Allah Ta'ala, bermakna keyakinan kita dengan Allah itu kurang, lemah. Sedangkan Allah Ta'ala sudah kata dah, aku beri jangan bimbang. Dengan bimbang aku bagi. Maknanya Allah Ta'ala bagi kelebihan-kelebihannya dan sempurnanya Allah di dalam ilmunya, dan Allah Ta'ala sempurna dalam ilmu Allah. Kita dah susah Allah, kagian aku nak makan apa, minta maaf banyaklah. Saya bila kita buka pondok ni, saya biasa mendengar persoalan-persoalan yang dihujani. Dah kalau menapa belajar pondok ni, ustaz nak pergi kerja apa? Anak saya apa jaminan ustaz kalau anak saya apa ustaz? Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan nak jamin insya-Allah, ataupun saya jamin. Tak boleh. Dah atas nak pondok nak makam dia, cuba kita tengok pelajar saya. Gitulah orang. Maknanya nak makan apa lagi dia bertanya. Kita ada Allah, kita ada pemberian rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi oleh kerana masyarakat terlalu memikirkan tentang rezeki, dia tidak sedar di situ keyakinan dia dengan Allah sudah langgar. Ramai mana orang yang ada orang tengok rezeki ada apa? Rezeki atas kertas lah, kertas keping itu rezeki lah. Yang kita nak dapatkan kertas keping tu kan, kita kena pakai topi sengit tu, betul? Pakai baju jubah tu. Sebab saya pun pernah pakai baju tu. Maknanya kita buat ijazah juga. Maknanya pernah masuk. Tapi tidak semestinya. Kadang-kadang ada orang tu yang saya jumpa tu membaca tak pandai, menulis pun tidak pandai, tapi Allah Ta'ala beri, Masya Allah, rumah besar, harta kaya banyak. Dan ada juga orang yang kadang-kadang dia punya ijazahnya berjela-jela. Maknanya, tapi Allah Ta'ala tidak meluahkan rezekinya. Hanya kita kerana kita telah melihat rezeki itu satu sudut. Apa yang kita faham tentang rezeki? Kita faham tentang rezeki itu harta. Itulah rezeki. Kita mendapat anak yang soleh, kita tengok anak kita jadi imam sembahyang, itu sudah rezeki. Sudah rezeki. Imam lah, anak kita boleh jadi imam sembahyang. Kita telah melihat anak kita boleh baca Quran, itu rezeki. Kita nampak rezeki BTS ada dalam benda lain. Alhamdulillah dapat rezeki. Anak kita jadi imam ke, jadi mendapat baca Quran, kita tak dapat itu rezeki. Allah Ta'ala ini dia maha mengetahui. Asal susah lah. Anak kita besar lagi nak jadi apa, rezeki dia banyak mana, Allah Ta'ala sudah tetap. Allah Ta'ala tahu. Maknanya dari segi apa keperluan dia. Maknanya orang-orang dahulu masa zaman Nabi, dia bunuh anak-anak perempuan. Lalu Allah Ta'ala kata, kenapa orang-orang masa zaman jahiliah tu dia bunuh anak perempuan? Dia kata kalau ada anak perempuan ni rezeki dia ka'ak, orang kata. Jadi payah rezeki dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku beri rezeki kepada mereka, aku juga beri rezeki kepada kamu. Tak ada kena mengena dengan kamu, tak ada kena mengena dengan kita langsung pun. Kita nak letak anak kita rezeki akan datang rezeki tu tak boleh. Kadang-kadang kita kata pada anak kita daripada kecil, kalau orang tanya jadi apa? Jadi doktor. Doktor ni dah nak tanya mu ayah, bapa suruh kata doktor? Doktor gaji banyak. Seorang jumpa saya nampak dah ustaz. Anak saya nak jadi 3 je. Yang pertama lawyer. Lawyer dia tu. Yang kedua jadi doktor. Yang ketiga jadi ahli perniagaan. Sebab apa? 3 jalan ni kita tengok orang jadi kaya. Lawyer tu jadi lawyer buruk. Doktor tu pakai cocok sendiri. Doktor juga. Maknanya jadi sekarang ni kita tak ada tentu. Allah Ta'ala tetap belaka. Kadang-kadang kita dulu masa saya kecil-kecil, Allah rasa nak suka juga. Kalau orang tanya nak jadi apa? Nak jadi pemain bola, peringkat antarabangsa. Dan ni sepak bola bodoh ni. Jadi nak beritahu, kita tak nak tentu. Allah Ta'ala dah tetap dah sebenarnya. Jadi jangan sampai kita tidak kurang yakin, ataupun dengan arti kata kita tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan di sini,
Allah Ta'ala telah sempurna di dalam ilmunya dan juga dalam kudratnya, dalam kekuasaan dia. Kalau Allah Ta'ala nak beri, Allah Ta'ala boleh beri. Maknanya orang yang ada sijil ke tak ada sijil, Allah Ta'ala boleh beri. Maknanya ini dalam kudrat Allah. Kudrat Allah ni tidak ada orang yang boleh menghalangnya. Dan maha sucinya daripada menyalahi janji, dan tidak sekali-kali Allah Ta'ala menyalahi janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak mungkin janji. Allah Ta'ala kata, kalau aku nak beri rezeki, aku beri. Allah Ta'ala kata tak. Dan Allah Ta'ala dah janji dah. Allah Ta'ala janji apa? Allah Ta'ala janji, aku ini akan beri rezeki pada kamu. Itu janji Allah. Tapi Allah Ta'ala tak katalah letak lalu bilangan. Bila mati saja, dengar dalam mimpi datang malaikat kata, kamu ini sepanjang hidup kamu kira-kiranya 50 juta baru kamu mati. Tak ada kata begitu. Janjinya apa? Janjinya rezeki. Itu janji. Janji rezeki. Bila Allah Ta'ala kata janji rezeki, jangan masuk campur sama Allah. Dia tanya, dah kata nak beri janji bila? Banyak mana? Jangan. Maknanya Allah Ta'ala beri. Banyak kadang-kadang orang yang ada harta tak siapa-siapa Mekah. Kalau siapa pun Kuala Mekah. Itu siapa? Tapi orang yang tidak ada harta, siapa Mekah? Jalan yang Allah Ta'ala beri macam-macam. Allah Ta'ala kata nak capuk hati orang kaya tu ya. Mai di Mekah tajib. Tak ada duit, tak apa aja saya ajak pergi Mekah. Allah Ta'ala boleh campur macam tu. Ataupun dia duduk tanam kok bunyi berapa kerah ni tengok emas toko. Contohnya. Jadi bila Allah Ta'ala nak beri ni Allah, macam-macam cara itu tu. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang mari-mari orang cari, rupanya tanah ni hak ayah dia. Ayah dia, maknanya tak dapat lah. Kadang-kadang dia kata tanah dia kecil saja tepi jalan. Dia tengok rumah pun dah ikut. Tiba-tiba kerajaan ambil tanah. Buat lebuh raya. Ganda siapa-siapa kali ganda. Jadi kaya-kaya. Maknanya. Jadi ini semuanya Allah Ta'ala atur belaka dah. Yang kita tu susah-susah saja ambil masa. Bila kita tu susah-susah, habis lalai kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Ini kita kena faham. Maka di sini dikatakan bahawa Allah Ta'ala tidak menyalahi janji, dan Allah Ta'ala tidak lupa. Dia tak lupa. Allah dah ingat Nabi sampai 2 hari mudah makan. Bukan kita memang lupa sama dah. Maknanya kadang-kadang lupa. Bagi yang makan pun boleh lupa. Bagi yang makan pun boleh lupa. Kita pun tanya, mana nasi? Dah awak bukan tak beli. Oh, dah ingat saya baru. Maknanya dia tunggu marah orang rumah. Berah tak kenapa nasi tak masuk. Pada orang rumah pagi tadi kata turun kayak gitu, jangan lupa beli berah. Kita balik tengah hari marah pedih. Mana nasi tak masuk-masuk lagi. Lupa nak beli. Lupa. Allah Ta'ala sekali-kali tidak lupa. Hatta semua makhluk yang atas di muka dunia ini, baik yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, Allah Ta'ala tidak lupa akan rezeki kepada hamba-hambanya. Dan juga lemah, Allah Ta'ala tidak lemah nak beri rezeki. Kan dah cerita dah Nabi Ibrahim kan, masa ketika dia tidak ada rezeki tu, dia ambil beras tu bertukar jadi gandum. Bertukar jadi gandum setelah tidak dapat beras. Akhir sekali dia ambil pasir letak dalam guni, Allah Ta'ala tukarkan pasir itu menjadi gandum. Jadi ini kena buat sekali, takkan ni tak buat lagi. Mana? Jadi dalam kadang lapor sangat, ambil pasir tak dalam rumah sekali. Lepas tu tiap hari tengok. Mana tahu jadi gandum. Kalau jadi gandum tu buat jepuk selalu. Jangan tangguh-tangguh. Baik. Dan juga kekurangan, dan tidak sekali-kali Allah Ta'ala kurang lemah. Kalau seorang ayah, kadang-kadang dia boleh bagi, kadang-kadang tak boleh bagi. Kadang-kadang anak dia minta nak beli buku, buat buku, dia tangguh dulu kan. Kabar ke cikgu nanti dulu, takut-takut akhir bulan nanti. Akhir bulan tadi. Sebab manusia dulu yang kekurangan. Hati banyak pun kurang juga. Ilmu banyak pun kurang juga. Semua Allah Ta'ala tak beri banyak. Allah Ta'ala tak beri banyak, sedikit je hati. Allah Ta'ala tak beri banyak ilmu, sedikit je, semua sedikit.
Siapa yang merasakan dia banyak ilmu, siapa yang merasakan dia banyak harta, dia tertipu dengan ilmu, dia tertipu dengan harta. Tertipu belaka. Maka dikatakan bahawa kekurangan tidak sekali-kali Allah Ta'ala kurang. Maka apabila engkau mengekali atas segala perkataan ini, kamu ni ingat sama apa susah, Allah Ta'ala Maha Kaya. Ingat sama, kekalkan ingatan ini. Allah Ta'ala Maha Kaya, Allah Ta'ala Maha Besar, Allah Ta'ala Maha Beri Rahmat, Allah Ta'ala Maha Sempurna, Allah Ta'ala Maha mengetahui akan hamba-Nya. Lalu dia kata membangkitkan akan dia, mendorongkan akan dia atas tawakal atas Allah, berserah diri pada Allah. Di dalam pekerjaan rezeki yang berkaitan dengan rezeki. Ini kita cakap khusus bab rezeki. Kerana apa? Kerana Imam Al-Ghazali pengarang kita ni dah faham benar. Di antara halangan orang beribadat ni rezeki lah hari ni. Halangan yang besar yang menyebabkan orang tidak beribadat. Yang kedua, banyak benda yang dihabiskan pemikiran dia kerana rezeki. Yang dia fikir siang malam, yang dia fikir rezeki. Yang dikehendaki akal kita untuk wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Allah Ta'ala suruh yatafakkaru, berfikir dengan kejadian Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Allah Ta'ala suruh kita berfikir mengenai ibadat kita kepada Allah. Allah Ta'ala suruh kita berfikir mengenai kita ini akan kembali kepada Allah. Ini yang kita kena fikir. Tapi kita fikir benda yang kita tinggal. Kita fikir, mengapa kadang-kadang fikir ke rumah 3 tahun. Fikir ke rumah, comel dah. Ini cak juga atak. Fikir 3 tahun. Habis masa begitu. Start daripada akad takbir 3 tahun tu, kadang-kadang 1 tahun mikir batak je. Macam-macam. Jadi rosak kita habis. Merosak amal ibadat kita. Sebab itu dikatakan di sini, kita serahlah pada Allah, ingat pada Allah, jangan bimbang. Allah Ta'ala akan beri urusan rezeki, urusan Allah. Tapi jangan salah faham bila dikatakan urusan rezeki, urusan Allah ini, lalu dia tidak bekerja. Tidak. Kita ini tawakal orang awam. Tawakal orang awam, buat kerja, kemudian dapat rezeki, alhamdulillah. Tapi tawakal orang yang tinggi sikit, orang khawas ini lainnya tawakal. Tawakal ini dia nak dia minta. Mana dia tak bimbang dan susah. Dia nak buat dia minta dengan Allah. Patut Allah Ta'ala beri. Dia yakin ini tawakal orang khawas. Tawakal orang khawas tu khawas minta sekali-kali hidup. Mana-mana dia serah pada Allah. Usaha bukan dia nak dia usaha. Dia satu lagi tak usaha langsung. Serah pada Allah. Ini tawakal orang yang hampir dengan Allah. Orang yang hampir dengan Allah. Jadi kita jangan jadi, kita tak sampai khawasul khawas, kita jadi khawasul khawas dah. Dalam bahasa ini khawasul khawas ni orang yang sangat-sangat istimewa. Jadi bukan bermakna kita tidak berusaha, tidak. Mesti kena berusaha. Ketika Allah Ta'ala nak beri makanan kepada Siti Maryam, Allah Ta'ala suruh goncang wa huzzi ilaiki bijiz'in tusakit alaihi rutaban janiyah. Kamu goncang pokok. Goncang sikit aja pokok. Tujuan dia bila menggoncang tu sakit. Tu sakit ni makan gugur. Untuk Allah Ta'ala nak beri rezeki. Maka begitu, kita kena usaha sikit-sikit. Jangan usaha sikit sungguh. Masa 7-8 balik kunang, balik kedua dia dah usaha sikit-sikit. Kadang-kadang pukul 10 balik. Apa? Usaha sikit-sikit. Maknanya Ustaz kamu dah usaha sikit-sikit. Jadi majikan pun beri sikit. Kata apa sikit? Beri sikit-sikit. Jadi nak beri tahu dah. Kita kena jangan lupa konsep ibadat, pekerjaan kita tidak lupa kepada Allah. Baik. Maka jika dikata orang, adakah lazim hamba itu menuntut rezeki ataupun tiada? Sekali-kali. Adakah lazim hamba itu mesti mencari rezeki? Maksud ini menuntut rezeki, maknanya dia ni memang berfikir habis-habisan tentang rezeki, ataupun dalam kehidupan dia rezeki yang paling utama. Maka diketahui olehmu bahawasanya rezeki yang maklum, lagi yang dhaman, yang sudah diketahui dah Allah Ta'ala beri rezeki, dan yang dhaman, yang sudah dijamin, iaitu yang raza. Mana raza? Raza ni maknanya makanan. Makan. Dan juga qawam ni kehidupan. Maknanya Allah Ta'ala dah jamin dah rezeki. Yang pertama rezeki makanan. Allah Ta'ala berilah kedai makanan. Hanya beza-beza lah. Orang ni lemuk,
yang makan nasi lemak banyak-banyak pada suara tinggi. Maknanya patut ni makan mani-mani kerja mani pula. Jadi Allah Ta'ala dah beri dah rezeki beri, tapi berbagai-bagai macam-macam keadaan. Lepas tu Allah Ta'ala beri kehidupan ni rezeki juga. Orang ini ada anak, kadang-kadang orang ni ada anak, hati kurang. Kadang-kadang orang ni anak kurang, hati banyak. Allah Ta'ala beri berkat rezeki. Tapi saya tengok orang-orang tua lama, orang-orang dulu, maknanya dia hidup tawakal sungguh, kerja bendang saja. Kadang-kadang siapa masuk padi, habis cedul semua, habis tu ada tanam, dia tanam ubi pula. Tanam anak 10 orang, 11 orang, dia mati, dapat umur saka. Hanya betul begitu banyak. Kadang-kadang duduk ni umur saka tak kira duduk. Dah tak kira kerja benda. Dia jadi menteri, jadi ahli askar. Duduk cakur anak. Duduk cakur anak, Allah Ta'ala beri. Bila orang dulu dia yakin dengan Allah Ta'ala beri sungguh. Kita ni kurang, jadi kurang yakin tu, Allah Ta'ala kata duduk semua. Bahaya, maka tidak dapat tidak. Asal bimbang, Allah Ta'ala dah kata bahagian makanan aku jamin, bahagian kehidupan aku jamin. Allah Ta'ala kata aku nak biar anak dia 3 orang. 3 orang rezeki dia banyak ni. Kemudian rumah orang ni banyak ni. Keadaannya orang ni aku nak beri kenderaan, aku nak beri kenderaan dia 2, aku nak beri kenderaan dia 3. Semua Allah Ta'ala letak belaka dah. Tapi jangan sampai yang ni kita lalai ni. Allah Ta'ala biar ni, yang ni kita lalai. Yang kita kena tengok itu melalui belaka, melalui usaha kita, melalui dari Allah, daripada Allah Ta'ala. Maka kita jangan lupa yang datang dari siapa tu, itu datang daripada Allah, kita jangan lupa. Sebab kita bagi ni kadang-kadang anak-anak kita yang kita bagi-bagi ni, jadi dengan hati kita tenang, suka hati, kan anak kita ikut hati kita, tenang nak bagi. Jadi begitu. Maka bila kita ikut kata Allah, Allah Ta'ala mudah bagi. Batu ulama mengatakan bahawa orang yang tawakal ni dia ada 3 sifat. Yang pertama ada sifat sabar. Ini baru tawakal, ada sifat sabar. Maknanya tawakal. Jadi yang pertama ada sifat sabar. Yang kedua ada sifat syukur. Syukur kepada Allah. Bagi banyak mana pun dia bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur ni dia tak tengok dah orang. Kalau kita dapat, kita tengok lagi orang. Nampak tukar topak baru ni. Akak berhenti rumah kita. Rumah kita topak baru, dia tweet suami dia, bang, abang tengok tu. Maknanya ni kita tengok orang tu, suami dia tukar lah topak. Kita dah juga tahu dah tukar-tukar lagi. Maknanya pada hidup orang, kawan tu anak ramai padang. Anak ni main ke kos sini ke kos ni, apa cabut habis apa. Itulah tahun 2 tahun tu kos sama. Hidup orang. Orang pada dia kata mana tu kata orang tu tukar. Jadi sekarang ini kita kena syukurlah, mujurlah apa yang Allah Ta'ala beri tu. Yang ketiga kita rasa redha. Redha ni, orang redha ni dia tak pandang apa yang ada, dia pandang semua. Dia pandang tu, dia pandang apa ni, pemberian dari siapa. Bagi kita tengok, kalau orang yang memberi tu orang besar, bukan orang tu besar, maknanya orang besar ni, anda kata seorang ulama lah. Kalau kita suka menghormati ulama, tiba-tiba seorang ulama ni dia hanya beri pen di sebatang. Dia pun tulis, dia tulis nama kita, lepas tu dia tulis doa-doa bagi kita, lepas tu dia pun bagi bagi kita. Orang ni orang besar, tapi dia berasa Masya Allah, sukanya. Dia tak tengok dah pemberian tu berapa pen batang dia, pen jiwi. Dia kata, salah gaya buku pula. Dia buku pula, tak dalam print. Maknanya apa? Ni daripada Syekh ulama besar ni. Maknanya daripada ulama Lubnan contohnya. Mana bagi pen batang, dia rasa. Sebab apa? Sebab dia telah melihat siapa yang memberi. Bila orang sudah melihat siapa yang memberi, dia tak kira dah kecil besar. Dia tak kira dah. Hanya dia rasa Allah. Maknanya kalau dia nak beli pen tu, dia memang boleh beli pen tu. Padahal pen meding, orang bagi ke Syekh.
Mana dia pemberi kita. Tapi oleh kerana pemberian tu daripada orang yang besar, kita rasa Allah sukanya lah. Maka orang yang bersyukur ni, orang yang redha ni, dia tak tengok benda tu. Dia tengok siapa yang beri. Dia nampak terus siapa yang beri. Dia nampak Allah Ta'ala beri. Allah. Dia sangat-sangat menghargai, rasa cinta dia pada Allah lebih lagi. Tu nak beritahu orang-orang yang dia tak ada rasa dah. Maknanya rasa dalam hati dia rasa tidak puas hati, tidak ada. Ini orang kalau ada 3 sifat: sabar, syukur, redha, itu tanda orang yang bertawakal. Bukan senang dapat tawakal. Satu hari Nabi SAW dia duduk dalam satu majlis ilmu bersama dengan para sahabat. Bila dia duduk dalam majlis ilmu dengan para sahabat, lalu Nabi pun bercakap, aku telah melihat satu kumpulan. Allah Ta'ala telah memperlihatkan Nabi satu kumpulan. Kemudian aku telah melihat Nabi-Nabi dibangkitkan. Kemudian aku melihat Nabi dibangkitkan dalam kumpulan yang tertentu. Ada yang 5 orang, ada yang belah-belah orang, ada yang 20 orang, ada yang seorang, ada yang tak ada seorang. Nabi seorang je bangkit. Bangkit. Aku telah melihat golongan Nabi-Nabi itu dibangkit dengan umat-umatnya yang tertentu. Maka bilangan-bilangan yang berbeza. Lalu aku telah melihat satu kelompok hitam yang ramai. Lalu aku menyangka itu adalah umatku. Lalu ketika itu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, itu bukan umatmu, tetapi itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi SAW telah melihat lagi satu lagi kumpulan yang ramai, dan dikatakan kumpulan itu seramai 70,000 orang. Lalu dikatakan kepada para malaikat, ini adalah umatmu yang seramai 70,000 orang yang kamu tengok ni, yang ramai ini, 70,000 orang. Dan mereka ini adalah orang yang dimasukkan di dalam syurga tanpa hisab. Terus masuk dalam syurga. Lalu Nabi rasa gembira. Bila Nabi rasa gembira tadi, lalu sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang menyebabkan mereka itu masuk syurga tanpa hisab? Lalu Nabi mengatakan bahawa di antara sifat-sifat mereka yang masuk syurga tanpa hisab, di antaranya mereka ini tidak minta dijampi, dan mereka itu tak jampi-jampi orang. Dan mereka ini tidak jadi orang yang meminta-minta. Mereka ini jadi bukan orang yang meminta-minta, dan mereka ini adalah jenis orang yang bertawakal kepada Allah, yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Jadi orang yang betul-betul serah diri kepada Allah, yang merasakan bahawa dia ini hanya Allah salah saja yang menentukan. Dengan arti kata ulama, orang yang tidak melihat kepada makhluk, tidak melihat kepada selain daripada Allah. Dapat tidak dapat, banyak tidak banyak, itu tak kira. Kerana orang ini sudah melihat itu pemberian Allah. Jadi kalau pemberian Allah, dia tak nampak dah kecil. Macam saya kata tadi, kalau seorang syekh besar, kalau seorang ulama, kalau orang tu suka kepada artis, dia suka kepada artis sign buku dia tu, sign dia, anak dia siap mengamuk, sign tanda tangan, Masya Allah. Apa ada pada tanda tangan? Maknanya kalaulah penyanyi itu datang pukul 1 tengah hari, ikut flight, ikut kapal terbang, pukul 8 pagi, nak tidur malam tu ingat dah Shahrukh Khan. Contohnya. Jadi ingat dah, bangun pagi sembahyang subuh, tengok pemain subuh, makan apa nak makan, pergi lalu duduk kat airport. Bila penyanyi itu sampai pukul 1, datang, turun saja, tengok orang muka je, flight tu dia nampak lah, debar-debar, tengok orang muka macam Shahrukh Khan. Turun, tepik je, tengok orang lain. Maknanya nampak dia punya artis kesayangan dia, nak pesang pulak dia. Berebut. Kemudian lebih ketah ni ada buku saya. Jadi berebut, tak apa, orang tolak dia tolak dia pun tak apalah. Kalau duduk dekat tawaf, duduk wani buat gitu, duduk kat Hajar Aswad dan buat gitu. Kerana tak baik dia tu. Tetapi oleh kerana nak dapat hati kesayangan dia, dia tolak orang kau kira lah. Cari yang afdal.
Jadi dalam keadaan macam tu, dapatlah sain, belik-belik sekali sain. Allah sukanya dia. Tak suka je, tiba-tiba adik dia siap, Allah mengamuk. Kenapa sain ni? Kenapa tanda tangan ni boleh buat? Kenapa boleh pergi jual kedai? Boleh makan tanda? Kenapa siapa gitu sekali? Merasa dihargai, merasa benda ni sangat bernilai. Kenapa? Dia tak tengok sain ni berapa dia? Nak jual kedai kalau tak laku. Maknanya tak ada apa pun. Tapi kerana merasai bahawa dia tidak melihat kepada tanda tangan tu, melihat kepada empunya tanda tangan tadi. Maka tak kira boleh nilai ke tak nilai, dia tengok dua. Ini orang yang mutawakkilin yang disebut dah hadis tadi. Tak ada bahas dah, kaya miskin pun tak bahas dah, susah keadaan mana tak kira dah. Tapi dia sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala beri, dia sangat-sangat kasih kepada Allah, sangat kasih kepada Allah. Dia tak kira dah. Maknanya kita kalau orang beri 10 yang, orang beri 50 yang, tak sama. Dia tak sama. Orang beri 5,000, orang beri 50 yang, tak sama. Dia lain dah. Dia lain, berbeza lain. Sebab apa? Sebab kita masih melihat makhluk lagi. Kalau kita tidak melihat makhluk, sama saja. Kadang-kadang orang yang menimpak sedikit tu tinggi nilai yang di sisi Allah. Contohnya kita nak buat bangunan. Seorang makcik tua, dia ni memang tidak ada harta. Kadang-kadang orang-orang bantu saja, itu pun ada beri. Tapi bila dia dengar, ada ustaz nak buat madrasah satu, maknanya dia pun dengar kuliah orang bagi infak banyak-banyak, dia rasa sedih. Tiba-tiba ada duit RM1 saja. Dia pun beritahu pada ustaz, saya nak infak juga, saya tak ada, tapi saya boleh bagi RM1 saja. Boleh jadi yang RM1 ini lebih besar daripada yang RM1,000 ya. Boleh jadi tu. Sebab kita tak nampak nilai. Kalau kita nampak nilai lagi, kita nampak dunia lagi, itu kita nampak makhluk lagi. Orang mutawakkil dia nampak makhluk banyak sedikit Allah Ta'ala beri pada. Tapi Rasulullah, Allah Ta'ala beri itu rasa sangat, rasa gembira. Ini orang mutawakkil. Orang yang macam ini, dia akan dapat masuk syurga tanpa hisap. Tanpa hisap. Jadi sahabat Nabi pun rasa ingat, kalau saya jadi gitu untunglah. Lalu bangun seorang sahabat Nabi yang bernama Ukashah ibnu Mihsan. Bangun sahabat Nabi Ukashah ibnu Mihsan. Dia kata, ya Rasulullah, doakanlah saya ni termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ukashah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Ukashah di kalangan mereka tadi. Lalu gembiralah Ukashah. Lalu bangun lagi seorang lagi, ya Rasulullah, doakan saya ke. Orang kata doakan saya tak. Doakan saya juga supaya saya masuk dalam golongan tadi. Nabi mengatakan, sabaqaka Ukashah. Ukashah telah mendahului kamu. Ukashah seorang je dapat. Bukan satu orang saja dapat. Orang yang dalam keadaan masuk surga tanpa hisab dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak beritahu, ini gambaran kalau kita dapat jadi orang-orang yang bertawakal. Tapi kalau kita ini, cukuplah kita ini banyak fikir kepada ibadat, kurangkanlah sedikit tentang rezeki. Semakin kita kurangkan fikir tentang rezeki, semakin kita kuat amal ibadat, nanti kita akan tengok Allah Ta'ala tambah rezeki kita. Dan bila kita ini sudah banyak memikirkan amal ibadat, rezeki itu kita sudah kita serah kepada Allah, di situ menandakan keyakinan kita kepada Allah semakin bertambah. Maknanya kerja ini bermakna kita kerja tetap kerja macam biasa, mencari rezeki, menanggung anak isteri dan sebagainya. Tetapi begini, bagi orang yang bekerja ini, bila dia dapat harta, lihatlah itu pemberian Allah. Yang memberi itu Allah. Jadi kalau yang memberi itu Allah, kita rasa menghargai Allah, kasihnya Allah pada kita. Kalau Allah Ta'ala tak kasih kita, tak bagi rezeki. Sehingga kan disebutkan di dalam hadis, dunia ini kalau benar-benar bernilai di sisi Allah, nescaya Allah Ta'ala tidak akan memberi minum walau satu titik pun kepada orang kafir. Nak khabar kalau bumi ini bernilai di sisi Allah, dunia ini bernilai di sisi Allah. Jadi dunia ni Allah Ta'ala terpandang mana. Jadi kalau kita fikir rezeki, kita fikir dunia lagi. Kalau kita fikir ibadat, kita fikir akhirat. Jadi kita kurangkanlah fikir dunia, lalu fikirkan akhirat. Allah Ta'ala tetap
tetap akan memberi rezeki kepada kita, dan Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang mengingati akan diri Allah, akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan di sini, dia kata kawam, yakni makanan dan yang mendirikan kejadian, yakni kehidupan lah. Tiada dapat engkau tuntut akan dia. Maknanya kamu ni tak dapat akan cari kerana sesuatu daripada perbuatan Allah. Kamu tak dapat cari sendiri. Yang kamu dapat makan tu kan daripada mu sendiri, daripada Allah. Ada kan cerita tapeng, ingat cerita tapeng? Ada seorang mocik tu, dia nak jual tapeng, dia nak beli tapeng. Maknanya dia nak jual tapeng. Jadi bila dia nak jual tapeng tu, satu hari yang letak ragi tu tapeng lah. Saya pun dah ingat lah. Jadi satu hari entah macam mana, mungkin dia tersilap buat, jadi tapeng tu tidak masuk. Jadi bila tapeng tu tidak masuk, lalu dia ni nak cari harta juga. Lalu dia ambil keputusan nak jual kok. Dia pun bawa pergi ke pasar. Tapi mochi ni mochi yang jujur. Lalu bila orang beri, dia nak beli, dia kata tapeng ada tapi tak masuk. Saya terpaksa jual, saya nak jual tak masuk lah. Jadi tak ada orang nak beli lah. Jadi orang mochi pun sedih. Dia pun berdoa pada Allah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku suruh padamu je rezeki. Tidak ada daya upaya, aku suruh padamu saja rezeki, dia kata. Maknanya dia pun suruh pada Allah. Suruh pada Allah, dia berdoa pada Allah. Jadi mulut dia minta pada Allah, ikut akalnya, tak ada orang beli lah. Tapi nak apa? Takkan orang beli nanti makan tak masuk, orang marah beli pula. Kalau raya sakit buruk pula. Tapi dia nak rezeki sangat, dia nak usaha lah. Takkan dia tinggal tapeng duduk tepi jalan pun tak juga, dia kena bawa juga. Tapi ikut akalnya, tapeng itu memang tidak ada lah, tidak akan ada orang beli lah, ikut akalnya. Lalu dia berdoa dengan Allah sendiri. Orang lain hafiz belaka doa tapeng, tak ada apa-apa tu, tinggal dia termenung je. Dia kata aku tak ada benda dah, kalau tak lakunya aku nak makan apa. Ini orang tu yang susah. Lalu datang seorang, lepas dia berdoa datang seorang. Dia kata, saya nak beli tapeng. Kata dia mochi tu, tapeng ni ada tapi tak masuk. Saya cari hal tak masuk lah. Dia kata, saya boleh tak masuk sebab saya nak atur kepada anak saya. Bukan saya nak atur hari ni, nak atur esok, dia kata. Mochi tu kata, tapeng ni asal boleh lah. Lalu dia belinya habis. Sukanya mochi tadi, bersyukur dia pada Allah. Allah Ta'ala atur lah. Maknanya Allah Ta'ala atur kan, maknanya bila orang itu ingat Allah, ingatlah Allah. Maknanya kita tak ada harta pun, kita ngadulah Allah. Mengadu lepas semayang, selesaikanlah masalah saya. Biar api kuning tu, contohnya. Contohnya nak naik merah tu, selesailah masalah saya. Maknanya kadang-kadang memang tak boleh raya sungguh. Kita pun minta tolong macam mana, ya Allah, tak ada sungguh hari ni dah last. Tiba-tiba orang tu mari tak jadi. Tak jadi. Saya pernah pergi rumah seorang. Saya tak tahu keadaan rumah dia, tapi dia mari saya masa tu saya tak pakai jubah, saya pakai baju meji dulu. Pakai macam orang pegawai. Saya datang, dia keluar dia pun, jangan potong lagi. Saya agak apa dia kata gitu, saya tak tahu, dia dah faham pun jangan potong lagi. Nantilah akhir-akhir bulan bayar. Saya dah termenung, apa maksud dia ni? Benda apa? Tiba-tiba duit gitu saja. Duit gitu saja. Lepas tu saya pun tanyalah dia, kata ni bukan pegawai TMB. Bukan. Mana bukan. Ingat ke benda apa mari nak potong. Nak potong apa? Tak ada benda patah. Alah, dia mari bawa panah, bawa tu, tak ada apa, tak ada apa-apa. Dia tengok ingat macam tu. Ingat macam tu. Jadi sekarang ni sebenarnya pucuk pakarnya kita duduk dengan Allah lah. Bila kita duduk dengan Allah, bila kita sudah rapat dengan Allah, Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Rezeki itu datang daripada Allah, tak akan lari. Maknanya. Lalu dikatakan di sini,
membangkitkan atas tawakal atas Allah dalam pekerjaan rezeki. Hanya tahu daripada perbuatan Allah tiada didapat engkau tuntut akan dia, kerana iaitu sesuatu daripada perbuatan Allah. Maknanya rezeki itu sebenarnya perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Zahir saja kita bekerja dapat itu sebenarnya perbuatan Allah. Allah Ta'ala beri pada kita dengan hambanya, dan Allah, perbuatan Allah dengan hambanya, iaitu pemberian Allah kepada hambanya, seperti hayat dan juga maut, seperti hidup dan juga mati dan rezeki. Itu Allah Ta'ala. Hidup, bila Allah Ta'ala kata hidup, hidup lah. Hidup, maknanya. Sebab tu kadang-kadang ada orang tu sakit. Sakit ini doktor pakar kata memang tak boleh hidup lah. 50-50 tu boleh hidup. Maknanya kalau buat operasi memang boleh hidup tu. Baru ni dia masuk dalam dua khabar. Seorang tu jatuh dalam jam berapa bangunan tu, kalau tak silap 13 tingkat ke 30 tingkat, lupa saya. Mulai-mulai hati itu jatuh hidup. Allah Ta'ala kata nak hidup. Bila Allah Ta'ala dah tetap macam tu, tak boleh lagi dok kita. Dan bila Allah Ta'ala nak mati, Masya Allah, panggil doktor pakar 100 orang pun maknanya akan mati juga. Bila Allah Ta'ala dah tetap. Kalau lah dengan harta benda, maknanya harta benda itu menyebabkan boleh hidup panjang, tak ada seorang lagi mati. Kalau sabit dengan harta benda mana? Kalau sabit dengan tu, kalau sabit dengan makhluk, nascaya raja-raja akan cari doktor yang boleh menghidupkan orang. Kalau nak mati dulu, bagi dia. Bila mati. Begitu juga kalau nak mati. Kalau nak mati, orang tu datang, mati dulu. Ataupun buat macam mana pun, doktor mari pun tetap mati. Maka mati hidup ni urusan Allah. Kita mikir tak mati hidup tak? Kita suruh pada Allah je. Hanya kita berasa hidup tak mati. Kita lah berasa. Kita tahu dah hidup mati tu ada. Tapi kita berasa hidup tak mati. Jadi hidup mati ini urusan Allah. Allah Ta'ala kata itu ketetapan aku. Kalau nak buat macam mana pun tak boleh. Satu lagi, rezeki. Hidup ini dan mati seperti rezeki. Kalau Allah Ta'ala kata beri hidup sungguh. Orang tadi, dia ada seorang itu, dia kafir. Dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Lalu doktor ni dia sakit. Bila doktor tu sakit, doktor tu perubatan, cek dia, rawatan pada dia, tiba-tiba doktor tu tidak dia kata mengaku galau lah. Doktor itu menetapkan bahawa orang ini hidup tidak lama. Lalu keluarganya balik rumah. Bila keluarganya balik rumah, sebelum balik rumah tu dia telah didatangi oleh seorang orang Islam, mencadangkan dia agar beriman kepada Allah. Dan dia boleh beri, dia kata ada satu jalan saja, kamu berimanlah dengan Allah dan mintalah Allah Ta'ala lah yang boleh menghidupkan kamu, Allah Ta'ala yang boleh menyelamatkan kamu. Doktor tak boleh. Oleh kerana orang telah terdesak macam ni, tiba-tiba ada satu jalan lagi dia dapat tahu. Maknanya jalan ini semua pada empunya, iaitu Allah Ta'ala. Jadi cadangkan dia masuk Islam. Lalu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, lalu diberi amalan. Mulanya kamu ingatkan Allah, berzikir. Sampailah dia daripada letih, kalau dia dah bangun, boleh bangun. Lepas tu lama tu dia ajar lagi beribadat sampai dia boleh beribadat. Begitu seterusnya. Tiba-tiba sihat dia. Bila sihat, dia pergi jumpa doktor tu. Terkejut doktor tu. Takut mayat hidup bangun. Terkejut dia. Doktor tanya dia. Bila dia mengatakan bahawa dia hanya mendekatkan diri dengan Allah. Dia sudah beriman dengan Allah. Jadi ikut akal manusia mati, tapi Allah Ta'ala kata hidup. Mati gitu juga. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang lari-lari pasti akan berjumpa dengan kamu. Kadang-kadang orang tu lari, nak isahat, dia lari, mati dengan jogging. Maknanya. Jadi mati itu tetap dah. Kalau mati ditetapkan, kalau hidup pun telah ditetapkan, rezeki pun ditetapkan. Dia tidak akan dapat lari daripadanya. Dan tiada kuasa hamba menghasilkan akan dia, tidak ada kuasa hamba menghasilkan kehidupan, dan tidak ada kuasa hamba itu menghasilkan kematian. Maknanya, dan tiada menolakkan akan dia, dia tidak mampu menolak apa-apa yang telah ditetapkan. Kalau Allah Ta'ala kata nak hidup, tak ada orang boleh tolak.
Kalau Allah Ta'ala kata nak mati, tak ada orang boleh tolak. Allah Ta'ala menetapkan segala-galanya. Itu nak beritahu. Jadi kita sudah tahu dah tentang kematian, tetap dah mati, tetap dah rezeki, tetap dah. Sehingga kan dikatakan bahawa tidak seorang itu menerima kematian kecuali telah dicukupkan rezekinya oleh Allah. Kalau cukup rezeki, kalau sampai yang terakhirnya satu suap ni, cukup habis satu suap, mati dia. Ketetapan Allah Ta'ala begitu. Maka dikatakan di sini ada pun yang maksum. Mana maksumnya rezeki yang telah dibahagikan. Bahagikan yakni yang sudah dibahagikan daripada asbab melalui sebab-sebab seperti bekerja. Ada rezeki yang dibahagikan, lalu dia datangkan asbab. Kita boleh datangkan asbab bekerja. Baik, kita boleh datangkan asbab. Kita berniaga, datangkan asbab. Kita bekerja, datangkan asbab. Kita beri pandangan, datangkan asbab. Kita beri ilmu, datangkan asbab. Semua rezeki. Kita tolong orang beri rezeki pada kita, itu semua kita datangkan asbab. Walaupun zahirnya kita datangkan asbab, sebenarnya bukan sabit asbab tu Allah Ta'ala beri rezeki. Bukan sabit itu. Sabitnya sabit Allah Ta'ala beri ya. Kita hanya menjalankan. Sebenarnya dalam sifat Allah ini, iradat Allah, Allah Ta'ala tidak tertakluk dengan makhluk. Sabitmu bekerjalah guna rezeki kita. Hanya kita orang yang beriman ni kena yakin rezeki ini terbuka. Rezeki ini akan datang kepada kita apabila kita ini dekat dengan Allah. Siapa yang jadi hamba kepada rezeki, hidup dia letih. Hidup dia letih. Dia letih hidup dia. Tapi siapa yang menjadi hamba kepada Allah, rezeki itu akan datang kepada dia. Rezeki datang kepada dia dalam keadaan dia tidak sangka-sangka. Itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kenalah bekerja. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia pun jalan-jalan jumpa seorang pemuda munajat di malam hari. Bagus. Munajat dalam malam hari itu bagus. Tapi ngadu pada Allah, ya Allah, malam ni lapar perut sungguh lah. Tak ada makanan lagi masuk dalam perut aku. Alangkah baiknya memberilah rezeki kepada aku, makanan kepada aku. Aku sangat lapar. Dan aku yakin kepadamu, janji dah nak beri rezeki. Berilah rezeki pada aku. Jadi Imam Ahmad dengar, mana orang ni munajat, kerja sambung. Imam Ahmad pun balik lepas pada tu, ambillah harta dia sikit yang ada, kemudian tulis kertas. Tengah berdoa munajat lah, ia pun lepo, derbok jatuh depan mata. Turun lalu dari langit. Buka tengok Muhammad atau rezeki ni, tulis ni. Muhammad pun nasihat dia, hendaklah kamu ini maknanya jangan bersuah semata-mata kepada Allah, kenalah ada usaha begini. Maknanya tulis. Tapi esokan dia berdoa lagi, ya Allah, kalau boleh beri banyak sikit pada kemarin. Dia jadi gitu pula. Berilah banyak sikit pada kemarin. Jadi dalam keadaan macam tu, Imam Ahmad kata, Allah, gitu lagi. Tulis surat. Dia surat lagi. Allah Ta'ala tidak suka macam ini. Allah tidak kasih, kamu kena berusaha. Allah Ta'ala suka orang yang bekerja, tidak suka orang yang malas-malas. Dia pun hantar. Kalau tidak bekerja nanti tambah bagi dah. Lepo, jatuh pula. Boleh banyak pada mari persengan. Buka, baca. Imam Ahmad bila sihat lalu termenung dia. Termenung kata tak boleh jadilah. Kalau macam dulu dia bekerja lah. Barulah dia bekerja. Jadi sebenarnya rezeki ini datang melalui kebaikan kita. Rezeki ini datang melalui kebaikan kita. Maka seorang rezeki itu dia dapat. Kan saya dah beritahu kan dengan taat ibu bapa. Kita buahkan dengan orang fakir miskin itu pembuka rezeki. Dengan kita menolong orang, kita mendekatkan diri dengan Allah, itu rezeki. Jadi ada satu cerita yang terakhir. Ada seorang pemuda, dia ini ahli ibadat. Dia selalu pergi beribadat di masjid. Dan dia belajar dengan seorang syekh, seorang ulama. Lalu dia ini lelaki yang soleh. Lelaki yang soleh. Jadi di masjid itu ramai orang datang. Jadi macam-macam lah orang bagi. Jadi dia ini syekh ni ada duit bagi pada anak-anak buah dia, anak murid dia. Jadi orang ini dia beribadat pada Allah,
satu hari dia sangat lapar. Bila dia sangat lapar, dia pun mari fikir dalam hati, dia berijtihad sendiri. Sehingga dia tahu nak bangun lah. Jadi dia pun tak mengadu pada orang. Jadi dia duduk dalam satu bilik dia. Sehingga kan dia tak bangun dah, dia kata kalau aku tak makan mati aku. Lalu dia berijtihad dalam hati dia, Aku ini dah peringkat darurat dah, maka aku bolehlah minta dengan orang. Minta dengan orang. Ataupun aku rasa aku ni jenis boleh mencuri, kata dia. Dan aku mencuri pun untuk nak hidup. Dia fikir, berijtihad sendiri. Dia pun fikir, kalau aku minta dengan orang, nanti mungkin orang tidak hormat aku. Lalu sebenarnya minta dengan orang ni ada 3 boleh minta. Yang pertama, apabila ditimpa musibah sampai kita tak ada benda, boleh minta. Seperti rumah kita kebakaran, ada benda, lalu kita minta dengan orang. Ni yang saya cakap ni minta dengan pribadi sendiri lah. Kalau minta untuk umum, untuk masyarakat, itu yang digalakkan. Yang kedua, apabila orang mengatakan kepada dia melebihi pada 3 orang, dia ni fakir, kesian dia. Dia ni fakir, kesian dia. Dia ni orang fakir. Jadi apabila dia dapat tahu orang kata dia fakir, maka dia boleh minta. Dia boleh minta pada orang lain. Jadi minta dengan orang ini boleh dalam keadaan seperti dia ditimpa musibah. Musibah. Yang ketiga, dia boleh minta untuk keperluan dia saja. Pada ketika dia memang dalam keadaan terdesak, dia tak kena musibah rumah dia macam biasa. Tapi kalau dia tak ada, maka boleh minta. Walau demikian, yang ketiga ini pun tidak menapa kurang afdal, tapi tidak jatuh haram. Tapi lelaki ini dia dalam keadaan lapar sangat, lalu dia cari jalan ginilah. Oleh kerana dia tengok masjid dulu, dia punya atap sama dengan atap orang, dia boleh niti atas. Jadi dia pun panjang dalam keadaan dorok tu. Dia pun bangun. Dia pun masa tu dia masa keletihan tu, dia fikir-fikir, dia tertidur. Lepas dia bangun tidur lagi lapar. Dia kata tak ada Allah, saya kena curi je. Dia pun mencuri. Bila dia bangun, dia masuk dalam rumah orang. Dia dapati rumah tu memang tak ada orang. Lalu dia bukalah saji, tudung saji lah. Dia tengok ada terung rebuh, macam geris pisang rebuh. Lalu dia pun kekah. Bila dia kekah saja, bila makanan tu masuk dalam mulut dia terus takut pada Allah. Baru dia ketuk. Dia pun rasa menyesal sangat. Lalu dia tinggalkan. Jadi terung tu ada bekas dengan kekah. Dia pun tinggal. Bila dia tinggal, dia balik, dia pun lari. Lupa dia akan keletihan. Dia lari-lari atas rasa takut daripada Allah. Dia pun duduk dalam majlis Syekh tadi. Kemudian Syekh mengajuk. Dia tak boleh nak lupa dah Syekh. Yang pertama, dia terlalu lapar. Yang kedua, dia terlalu susah hati. Jadi dia tahu apa Syekh kabur dah. Dia tak tahu. Kemudian habis daripada tu dia duduk seorang diri. Dia tak bercakap dah dengan orang. Sehinggalah lari habis semua orang. Tinggal dia seorang dan tinggal Syekh dalam. Tiba-tiba datang ada seorang ada orang tua bawa seorang wanita yang pakai tudung semua sekali. Macam kita panggil bodoh lah, pakai hijab. Lalu dikatakan bahawa saya ini nak kahwinkan anak ni. Nak kahwinkan dengan anak ni. Lalulah Syekh tadi tengok tak ada orang, dia seorang ni. Saya kata, mu nak kahwin tau. Dia kata, saya bukan tambah kahwin, tapi saya nak kahwin macam mana? Saya nak makan pun tak ada benda. Lalu dia kata, wanita ini dia ketinggalan dengan suami ni meninggal. Kemudian suami dia ada harta, dan suami dia ada meninggalkan harta harian dia. Kemudian dia ada bapa saudara. Bapa saudara dia ini maknanya bimbang, kerana dia ni seorang wanita, tidak ada orang yang jaga dia. Jadi suruhlah. Dan dia mengatakan bahawa ingin mencari orang yang ahli ibadat. Jadi dia pun terima lah, dia kahwin. Malam tu juga lepas peristiwa tu juga. Lalu lepas daripada tu, kata saya tadi, kamu pimpinlah tangan isteri kamu, ikutlah. Dia pun bawa kata wanita tadi, isteri dia yang baru tadi, aku tahu kamu ni sangat lapar, mari ikut aku.
Dia mari, dia pun pergi. Buka duduk saja. Tengok terung bekahan makan. Terung bekahan makan tadi. Dia pun terkejut. Inilah rumah yang tu. Lalu dia tak makan, dia menangis. Isteri tanya, kenapa kamu menangis? Dia pun cerita, terung kena kekoh aku, kekoh. Aku dah makan ada. Aku yang makan. Kata isterinya, itulah dia. Dengan sebab kamu takut pada Allah, Allah Ta'ala menggantikan kamu. Maknanya ini pun bukan rancangan dia, rancangan apa saudara dia. Akhirnya Allah Ta'ala satukan dia. Ini nak beritahu, rezeki akan dapat, jangan bimbang. InsyaAllah dengan simak hadir majlis-majlis ini banyak rezeki. Tak ada benda boleh beli kat luar. Rezeki banyak insyaAllah. Okay, wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi